Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, dan dalam pertemuan kali ini saya nak perkenalkan dua produk ini yang saya yakin mesti ada di dapur tuan-tuan dan puan-puan semua, ya. Sos tomato, Mr. Vivo boleh fokus ke? Dan juga sos cili. Kan? Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua ada. Dan mungkin jenama berbeza, tetapi tomato dan juga cili. Sebelum kita nak guna, pastikan baca label dengan betul. Okey. Sebab kalau tersalah label susah pula. Macam kita orang dewasa dah biasa makan pedas. So kalau tersalah ambil sos, nak ambil sos tomato, tengok-tengok pergi ambil sos cili. Tak mengapa, sebab kita tahan pedas. Tapi takutlah anak-anak kita nak makan ayam KFC ke, kan, dia orang minta sos tomato, kita bagi salah label, tak baca label, kita tuang sos cili kat dia makan. Pedasnya menangis pula dia, kan. Okey. Jadi pastikan labelnya betul. Apa kaitan sos-sos ni dengan video kita kali ni? Nanti saya bawa, ya, insya-Allah. Nanti saya jelaskan, ya, insya-Allah. Kejap, ya, kena letak baik-baik, kan jatuh pula botol kaca ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke bahagian keempat ulasan saya ke atas video ataupun kuliah Ustaz Engku Ahmad Fazil yang berjudul Menerima Bid'ah Hasanah Adalah Sunnah. Apa dia? Dah bahagian keempat lah. Tak habis-habis lagi ke? Okey, saya akan cuba jadikan yang ini bahagian yang terakhir, ya. Kan tak habis-habis cerita ni, kan. Okey. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang terus masuk ke video ini, saya minta tonton terlebih dahulu video asal Ustaz Engku yang saya bagikan pautannya di bawah. Dan kalau belum tengok bahagian 1, 2, 3, minta juga tonton, saya juga bagi pautannya di bawah. Okey, kembali ke video, ke kuliah Ustaz Engku. Beliau ada sentuh tentang sekarang ini, ya, musim COVID-19, wabak COVID-19. Antara SOP yang dikenakan ke atas kita umat Islam ialah solat berjemaah secara berjarak-jarak 1 meter antara satu sama lain. Itu bid'ah tu, sebab bid'ah adalah hal ibadah. Bukan dalam perkara teknikal ke apa ke, itu ibadah tu sendiri. Macam mana tu? Yang itu saya akan kupas dalam video berasingan. Sebab banyak juga yang bertanya, baik bertanya dalam bentuk soalan umat Muhammad atau bertanya dalam bentuk soalan Bani Israel. Jadi itu saya akan buat video, saya akan sentuh dalam topik yang berasingan ke apa ke. Kalau saya buat dalam ni, kan, nanti sambung bahagian kelima pula, tak habis-habis, kan. Jadi sekarang ini kita terus ke minit ke 34.20 daripada video asal Ustaz Engku tentang hadis Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Sesiapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang baik, lalu diamalkan sunnah itu, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka itu. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, dan sesiapa yang memulakan dalam Islam sunnah yang buruk lalu diamalkannya, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi dosa mereka sedikit pun, ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini sebenarnya memang masyhur. Memang masyhur, ada dua tafsiran, dua pandangan, ya. Di kalangan mereka yang berkata hadis inilah dalil adanya bid'ah hasanah, ya, seperti pandangan yang dibawa oleh Ustaz Engku, Ustaz Muhadir bin Haji Jol, dan juga lain-lain daripada mereka yang pro bid'ah hasanah. Okey. Di kalangan mereka yang anti bid'ah hasanah, macam saya ni sendiri, hadis ini sahih, ya, betul, tapi kami memahaminya dengan cara yang lain, dengan pemahaman yang lain. Jadi memang ada dua pahaman, ya. Jadi Ustaz Engku telah pun menyampaikan pandangannya. Okey, dan bukan sekadar pandangan peribadinya, memang pandangan ulama. Salah seorangnya ialah Imam Nawawi rahimahullah, imam besar dalam mazhab Syafi'i, ketika mensyarahkan hadisnya dalam syarah Sahih Muslim. Sebab hadis ni dalam Sahih Muslim,
Dan ketika mensyarahnya, memang beliau berkata, hadis ini anjuran untuk kita mencipta sesuatu yang baik apa gitu. Dan beliau juga berkata hadis ini mentakhsiskan, mengkhususkan hadis larangan bid'ah yang kita biasa dengar tu kan, wa kullu bid'atin dalalah tu. Imam Nawawi sendiri kata, hadis yang kita baca ni, man sanna fi Islam ni, mentakhsiskan, okey, mengkhususkan, memperincikan hadis larangan bid'ah yang biasa kita baca atau kita dengar sebelum ini. Menyebut tentang Imam Nawawi dan syarah Sahih Muslim, saya teringat tentang buku tulisan Ustaz Muhadir bin Haji Jul, 8 langkah memahami bid'ah. Okey, 8 langkah memahami bid'ah. Di muka surat 38 beliau ada menukil kata-kata Imam Nawawi tu. Okey, tak tahu boleh fokus ke tak. Ada teks Arabnya, ada terjemahannya. Ada teks Arab, ada terjemahannya ya. Dan saya baca teks Arabnya tu macam tertinggal. Macam ada yang tertinggal ya. Bila saya cek dengan teks Arab yang sebenar, sama ada dalam edisi bercetak ataupun dalam Maktabah Syamilah, tengok-tengok memang ada yang tertinggal. Jadi saya rasa kurang baiklah tuan-tuan Amin, sebab kalau you nak nukil, kemudian you bagi isyarat bahawa you lompat. Maknanya penulis tu lompat satu line ke, lompat satu perenggan ke, tak apa. Macam letak dot ke, atau kemudian Imam Nawawi berkata lagi ke, atau di bahagian footnote tu, nukilan berpisah daripada kata-kata Imam Nawawi dalam buku sekian, jilid sekian, tak apa. Tapi you nukil sebiji saja. Kalau nampak teks Arab ni kan, satu perenggan terus. Padahal ada yang dilompat kat tengah-tengah tu, yang hujung tu pun lain, tak apa. So saya rasa macam tidak baiklah seorang yang menulis buku dengan cara begini ya. Jadi saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan, kalau baca buku Ustaz Muhadir Haji Jul, berhati-hati dengan nukilan beliau. Sebab sebelum ni pun ya, dalam video bahagian ketiga, saya telah tunjukkan bagaimana hadis Nabi SAW pun ada sebahagian yang dihilangkan, yang disembunyikan. Ada perkataan wow pun ada yang hilang sampai kita tak tahu itu adalah sambungan hadis. Ada yang bagi feedback, mungkin wow tu technical error kot, misprint. Okay, kalau misprint dalam buku ni, kalau kita tengok buku Kekeliruan Umat yang dibaca oleh Ustaz Engku dalam kuliahnya ni, sama juga, terus bermula daripada man. Tak ada wow di situ ya. Jadi bagi saya tak amanah lah bila menulis buku macam tu. Saya dah kritik semalam dalam video bahagian ketiga semalam ya. Hari ni tak payah ulang lagi lah. Cuma saya nak minta tuan-tuan berhati-hatilah. Berhati-hati apabila membaca buku Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Apabila dia nukil serta pandangan, nukil hadis, nukil kata-kata ulama', kena double check. Kena double check ya. Sebab hadis Nabi pun boleh begitu. Ini kata-kata Imam Nawawi ni. Dan Imam Nawawi ni memang pro kepada pandangan bid'ah hasanah pun. Itu pun dipotongnya, dilompatnya ya. Yang dilompat, yang tak dinukilkan tu apa ya? Yang tak dinukilkan tu apa ya? Sekejap saya baca ya. Kalau Maktabah Syamilah, muka surat jilid ke-7, muka surat 104. Jilid ke-7, muka surat 104, ketika sedang mensyarahkan hadis ini, yang dipotong ataupun yang tidak dikemukakan oleh Ustaz Muhadir ialah wa sababu hazal kalami fi hazal hadisi annahu qala fi. Imam Nawawi duk terangkan sebab datangnya hadis ni, sababul wurud. Wa sababu hazal kalami. Okey, sebab kalam ini, sabda Nabi ni, man sanna fil Islam tu fi hazal hadis, kerana hadis ini, lalu diterangkan hadis tu yang saya akan baca kemudian ya. Kenapa ya disembunyikan sebab hadis itu? Nanti tuan-tuan tengok, nanti tuan-tuan fikir-fikirkan sendirilah ya. Jadi yang ini saya tak nak ulas lanjut. Tuan-tuan fikir sendirilah ya tentang perkara ini yang saya nak highlight. Tapi yang pentingnya, sebab ada juga benda lain yang saya baca dalam buku tu macam ini ni nukil tak habis ni, sebelum tu ada lagi ataupun selepas ada lagi. Ya, jadi moga-moga Allah menunjuk kita kepada ustaz, ustazah, penulis, penceramah yang jujur lagi amanah. Okey, baik. So, okey, kembali ya. Jadi Ustaz Engku telah memberi hujah
telah pun memberi hujah mereka yang pro bid'ah hasanah bagaimana mereka berhujah dengan hadis ini, dan itu bukan pandangan peribadi Ustaz Engku tetapi juga merupakan pandangan ulama besar seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah. Okey. Lepas tu geng yang anti bid'ah hasanah ni macam saya ni nak beza pandangan apa lagi? Dah Imam Nawawi dah kata macam tu, ikut dah lah. Amboi pandai sangat. Ish. Tak apa tuan-tuan. Dengar dulu. Memang saya dan sahabat-sahabat yang seperjuangan saya, memang kita hormati, kita sayangi Imam Nawawi. Saya sendiri Imam Nawawi bukan sekadar Maktabah Syambilah, hard copy pun ada. Syarah Sahih Muslim saya ada, Majmu' Syarah Muhazzab saya ada, Al-Azkar saya ada, Riyadus Salihin saya ada, Raudatul Talibin saya ada, Matan Arba'in mestilah ada kan. Memang ada hard copy, memang menjadi rujukan ya, bukan sekadar duk tengok dalam handphone ataupun dalam komputer saja. Akan tetapi saya membaca dalam, kita kata, metodologi atau manhaj, mengkaji dan menganalisa. Demikian pandangan Imam Nawawi, demikian ini, dan yang pentingnya lah dalil dan hujah masing-masing pihak. So dalil mereka, hujah mereka hadis ini, tapi ada pandangan yang kedua. Pandangan kedua macam mana pula ya? Okey, tak setuju tak apa. Saya tak nak dengar. Saya nak ikut Imam Nawawi je. Apa cerita-cerita lagi ni? Okey, tak apa. Ikut Imam Nawawi tak apa. Tapi dengar je lah pandangan yang lain. Dengar saja. Boleh ya? Okey? Okey. Pandangan yang kedua, pandangan mereka yang anti bid'ah hasanah, mereka berkata, hadis Nabi SAW yang melarang bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, adalah hadis yang datang dengan sendirinya, tanpa apa-apa sabab wurud, tidak ada sebab kelahirannya, dan ia adalah hadis yang Nabi baca berulang-ulang di pembukaan khutbahnya. Nabi SAW bila membaca khutbah, membukanya dengan, mungkin kita biasa dengar, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, sehingga akhir, dan di akhir itulah adanya hadis yang larang bid'ah itu. Jadi larangan bid'ah ini, hadis larangan bid'ah itu berulang kali, tidak ada sebab di sebaliknya, dan ianya Nabi SAW sampaikan kepada kita sebut apa ya, pelbagai lapisan masyarakat. Sebab bila hadir dalam khutbah itu, ada mereka yang senior seperti Abu Bakar, Uthman, Umar, ada mereka yang junior, ada mereka yang sahabat-sahabat muda yang bijak seperti Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, ada yang awam, ada yang baru masuk Islam, ada yang dari luar Madinah datang ke Madinah sengaja nak dengar, ada yang baru masuk Islam dah sebut kan, dan ada juga orang ajam, orang bukan Arab yang baru belajar bahasa Arab. Jadi nak dengarkan. Dan khutbah ni berulang-ulang. Jadi macam-macam jadi masyarakat yang dengar. Seandainya hadis itu adalah satu takhsis saja, baginda kena explain there and then that this is only for a specific bid'ah. Ini hanya merujuk pada bid'ah yang tercela. Tak boleh baginda Nabi SAW menyampaikan hadis itu padahal ianya bermaksud yang yang khusus saja, tanpa baginda menjelaskannya. Memandangkan baginda tak menjelaskannya dan baginda mengulang-ulangkannya, berarti ia memang begitu. Ia tidak dikhususkan oleh mana-mana hadis lain. Bahkan hadis lain yang duduk di bawahnya, hadis lain yang kena difahami berdasarkan hadis itu. Hadis itu membentuk asas. Hadis lain yang perlu difahami berdasarkan hadis tersebut. Okey. Jadi ini kita kena faham dengan baik. Sebab tu dalam video bahagian pertama saya suruh tonton hadis larangan bid'ah selengkapnya. Kalau kita baca selengkapnya, kita akan faham hadis ini membentuk asas Islam. Dia tak boleh ditaksiskan oleh hadis lain. Bahkan dialah yang menjelaskan hadis lain. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang man sanna fil Islam ada sabab wurud. Okey, ada sebab datangnya memang. Okey, sebelum tu mungkin di kalangan para penonton ada yang tidak tahu sabab wurud hadis ini. Saya bacakan ya, supaya kita cepat sikit. Tak adalah masuk sampai bahagian kelima pula, saya baca terjemahan saja, boleh ke? Okey ya. Ini buku saya sendiri, 90 pelajaran tentang bid'ah, ada hadis ni di dalam ini.
penjelasan yang saya bagi pun adalah buku ini juga. Buku ini saya sendiri tulis, tidak dicetak. Maaf, ada dicetak, tapi saya pun sendiri tulis, sendiri print nak baca ya. Okey. Baik, saya baca terjemahannya saja supaya laju sikit. Okey, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sekumpulan manusia dari pendalaman datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu. Lalu Rasulullah dapat melihat keadaan mereka yang menyedihkan dan mereka ditimpa dengan kesusahan sehingga sangatlah berhajat kepada apa jua bantuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang ramai yang ada ketika itu untuk bersedekah, namun mereka berlengah-lengah daripada melakukannya sehingga kelihatan kekecewaan di wajah Rasulullah. Okey, dilanjutkan, kemudian sesungguhnya seorang lelaki dari kalangan Ansar datang dengan membawa sesuatu yang dibungkus dengan daun untuk disedekahkan. Kemudian datang seorang lagi membawa sesuatu untuk disedekahkan. Kemudian beberapa orang lain turut mengikuti memberi sedekah sehingga jelas kelihatan kegembiraan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dah semua itu, barulah Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu, ya, macam yang saya baca tadi, macam yang Ustaz Engku baca tadi. Ini sebab lahirnya hadis tersebut. Baik. Bila adanya sababul wurud bagi sesuatu hadis, memang kaedah menyebut yang diambil ialah keumuman lafaz dan bukannya kekhususan sebab. Memang ada. Akan tetapi jika dalam kes yang berbeza pula, jika pada zahirnya kelihatan dua hadis saling bertentangan, ta'arud, saling bertentangan, sementara satu hadis datang dengan sendirinya secara umum dan satu hadis ada sababul wurudnya, maka hadis yang umum tu difaham secara umum. Dan hadis yang ada sababul wurud itu difahami spesifik dengan sababul wurudnya itu. Tapi yang ini ni kita kata pilihan yang terakhir, kerana dalam ilmu ta'arud ini seboleh-bolehnya kita cuba reconcile, kita cuba selaraskan supaya kedua-duanya boleh amalkan. Kalau kita kata macam bertentangan, lalu kita traffic jam, macam mana nak selaraskan, barulah kita unggulkan satu, kita ketepikan yang lain. Tapi selagi mana boleh kita reconcile supaya dua-dua dapat diamalkan, dapat diselaraskan, maka itu pilihan yang lebih baik. Okay, saya ada tulis buku dalam bab ini, kaedah memahami hadis-hadis yang saling bercanggah. Okey. Jadi seboleh-bolehnya tak nak. Jadi apa fungsi lain sababul wurud? Sesuatu yang tak dijelaskan, iaitu sababul wurud itu membantu kita memahami hadis tersebut. Ia membantu kita memahami hadis tersebut. Okey. Hadis itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man sanna fil Islam. Sana ni kalau kita rujuk kamus sekarang ini, kamus Maurid ke apa ke, ianya bermaksud sesiapa yang memulakan, sesiapa yang mempelopori, siapa yang mengadakan, yang start something new. Akan tetapi kalau kita rujuk pada sababul wurud, para sahabat tu mereka tidaklah memulakan sesuatu yang baru, kan? Sebab memberi sedekah memang sesuatu yang asalnya disyariatkan dalam Islam. Jadi mereka tidak memulakan sesuatu yang baru, tetapi mereka menghidupkan apa yang pada asalnya ada dalam syariat Islam. Pada asalnya memang dianjurkan oleh syariat Islam. Maka berdasarkan sababul wurud ini dan bahasa Arab pada zaman Nabi SAW, sana ini juga bermaksud menghidupkan. Maka bagi kami yang anti bid'ah hasanah, kami memahami hadis ini berdasarkan sababul wurud. Kami tidak menyempit ke hadis ini sebab itu is the last choice, tapi kami gunakan sababul wurud itu untuk memahami hadis ini dengan lebih tepat, bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man sanna fil Islam sunnatan hasanah, ianya bermaksud sesiapa yang menghidupkan dalam Islam sunnah yang baik. Menghidupkan maksud apa? Menghidupkan sesuatu yang memang
dianjurkan oleh syariat Islam, memang diperintahkan oleh syariat Islam. Sementara rangkap yang kedua, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, bermaksud sesiapa yang menghidupkan sesuatu yang memang dilarang dalam syariat Islam, memang ditegah dalam syariat Islam, tapi dia hidupkan juga, maka dialah mendapat dosa. Itu kefahaman kami. Sebagai contoh, bagi contoh faham ya. Okey, bagi contoh sekejap. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra, bukan dalam sunan biasa tu, adalah As-Sunan Al-Kubra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatul kursi, sesiapa yang membaca ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubah, di penghujung ataupun selepas setiap solat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak adalah yang menghalangnya daripada memasuki syurga kecuali anna yamuta, kecuali kematian ya. Sunan An-Nasai, Sunan Al-Kubra Imam Nasai, dan dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Okey. Jadi macam mana ya? Okey, katakanlah di tempat saya, selepas solat fardu, zikir-zikir tu mereka tidak membaca ayatul kursi, maka saya menganjurkan mereka membaca ayatul kursi berdasarkan hadis ini. Lalu mereka pun baca. Maka apa yang saya buat ialah, maka saya telah menghidupkan sesuatu yang pada asalnya memang dianjurkan oleh syariat Islam. Yang ini dianjurkan oleh hadis tersebut. Ini cara kefahaman kami. Okey. Yang sebaliknya pula, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, sesuatu yang dilarang oleh Islam dihidupkan pula. Sebagai contoh, minum arak, kita sama-sama tahu dilarang oleh Islam. Lalu ada seseorang pula, dia cuba bawa Oktoberfest. Oktoberfest ni adalah satu perayaan dari negara Germany. Kira-kira 200 tahun lebih yang dahulu, kononnya bila ada perkahwinan diraja ke apa, maka rakyat sangat gembira. Maka mereka berpesta selama 2 minggu dengan minum-minum dan sebagainya. Dan ianya berlanjutan di Germany dan di beberapa negara lain, dan ada juga yang nak bawa ke Malaysia ya. Kalau dengar Oktoberfest ni, ada juga yang nak bawa ke Malaysia. Jadi orang yang membuat tu, yang nak bawa dan nak menghidupkan tu, dia yang sebenarnya menghidup sesuatu yang dilarang. Sebab arak memang dilarang, tapi dia nak menghidupkan pesta itu di Malaysia. Itulah yang dimaksudkan dengan man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Okey. Jadi boleh faham ya? Saya ulangi supaya tuan-tuan dan puan-puan faham dengan baik. Sana jika difahami berdasarkan sababu wurud hadis, sebab datangnya hadis, ianya bermaksud menghidupkan. Menghidupkan ya. Sebab kalau kita rujuk sabab wurud, kita tak guna sabab wurud untuk menyempitkan hadis, tak. Kita gunakannya untuk memahami hadis dengan lebih baik. Okey. Jadi berdasarkan sabab wurud, para sahabat bila mereka sedekah, mereka tidaklah mencipta sesuatu yang baru. Ianya memang disyariatkan oleh Islam. Lalu mereka hanya menghidupkannya dan mengamalkannya. Maka sana di sini bermaksud menghidupkan. Man sanna fil Islam, sesiapa yang menghidupkan dalam Islam sunnatan hasanah. Demikian juga menghidupkan sesuatu yang dilarang, memang dilarang tapi dia hidupkan juga. Itulah yang diberi amaran ataupun yang disentuh dalam rangkap kedua, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Okey. Dan bila kita kata menghidupkan tu, bukankah ianya juga disokong oleh hadis lain yang kita telah sentuh dalam bahagian ketiga, riwayat Imam Tirmizi, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal bin Al-Haris, ketahui apa ya Rasulullah? Ketahuilah ya Bilal. Ketahui apa ya Rasulullah? Ketahuilah, sesungguhnya sesiapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnahku setelah ia mati sepeninggalanku, maka baginya pahala sebagaimana pahala. Ingat tak yang kita baca bahagian ketiga? Ingat tak? Hadis inilah yang disembunyikan. Dalam bahagian ketiga saya kata hadis ini disembunyikan supaya mereka dapat mengamalkan mafhum mukhalafah pada rangkap yang kedua. Padahal bila dah ada rangkap maksud A, maksud B, tak boleh amalkan. Dan hadis ini juga
Saya bimbang lah. Saya bimbang mungkin ia juga disembunyikan supaya tidak dijadikan penjelasan kepada hadis mansanna fil Islam. Sebab sebagaimana ayat Quran saling menjelas antara satu sama lain, hadis-hadis Nabi juga saling menjelas antara satu sama lain. Maka hadis Sunan Tirmizi itu menjelaskan hadis mansanna di sini. Bahawa sana yang dimasukkan ialah menghidupkan. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Nak ulang kaji ke? Nak ulang kaji ke? Ya. Sekejap. Riwayat Imam Tirmizi kan kita baca semalam, innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umirta ba'di fa inna lahu minal ajri misal man amila biha, kan, man ahya sunnatan. Okey, jadi kefahaman yang kami bawa berdasarkan sababul wurud hadis adalah selari juga dengan hadis lain. Hadis yang sama yang dijadikan hujah oleh mereka yang pro bid'ah hasanah. Tapi rangkap yang mereka sembunyikan tu. Sekarang ni macam ada dua sebab pula kenapa mereka sembunyikan rangkapnya. Pertama supaya mereka dapat guna pakai mafhum mukhalafah ke atas rangkap yang kedua, macam yang saya jelaskan di video bahagian ketiga. Kedua, mungkin kerana mereka tak mahu hadis ni saling menjelaskan antara satu sama lain. Maka betul lah yang mereka kata tu berdasarkan sabab wurud, yang dimaksudkan dengan sana ialah menghidupkan, bukan memulakan sesuatu yang baru. Mungkin ya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ya tuan-tuan dan puan-puan. Sendirilah fikir-fikirkannya. Okey, bila saya kata menghidupkan ni, Ustaz Engku macam tahu, dia ada sentuh dalam videonya. Dalam videonya yang asal, sekejap ya. Dalam minit ke 38.50, 38.50, dia kata tak boleh nak kata hidupkan sunnah, sebab bila macam tu bererti man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, bererti sesiapa yang menghidupkan dalam Islam sunnah Nabi yang buruk. Sunnah Nabi mana ada yang buruk? Kan? Macam dia kata tak boleh pakai. Tak boleh nak kata sana tu sebagai menghidupkan. Saya hairan pula kenapa Ustaz Engku berhujah sedemikian. Sebab dalam video yang sama, ketika menjelaskan hadis tu, pada minit ke 35.14, Ustaz Engku sendiri telah menjelaskan bahawa sunnah yang dimasukkan dalam hadis ni bukannya dari sudut syariat, tapi dari sudut bahasa yang bermaksud jalan ataupun cara. Saya quote kata-kata beliau minit 35.14 dan seterusnya. Tetapi sunnah di sini bukan bermakna sunnah Nabi, tetapi sunnah di sini maknanya jalan. Sunnah di sini adalah dari segi bahasa yang bermakna jalan, cara dan sebagainya. Ustaz sendiri sudah explain yang sunnah yang dimasukkan dalam hadis ini bukan sunnah Nabi, tapi jalan ataupun cara. Why are you contradicting yourself? Tanya saja. Okey? Jadi demikianlah penjelasan kami terhadap hadis man sanna fil Islam. Boleh ke tuan-tuan dan puan-puan? Okey ke? Sebab tu sabab wurud tu penting. Kami tidak membatahkan, menyempitkan, tapi kami menggunakannya untuk lebih memahami hadis ini. Lebih memahami hadis ini. Lebih memahami hadis ini. Jadi hadis ini tidaklah mentakhsiskan, tidaklah mengkhususkan hadis larangan bid'ah. Sebab hadis itu membentuk asas Islam. Sebab tu Nabi SAW berulang-ulang menyampaikannya di mukadimah khutbahnya dan disampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Okey? Dan itu masih valid, bukanlah ditakhsiskan. Hadis yang man sanna fi Islam ni bukanlah hadis yang dapat dijadikan dalil menganjurkan bid'ah hasanah. Bukanlah dalil untuk kita memulakan sesuatu yang baru. Sebab maksud hadis ini ialah kita menghidupkan apa yang sedia dianjurkan, diperintahkan oleh syariat Islam. Macam contoh, membaca ayat kursi selepas solat fardu kan, sebagai salah satu zikir selepas solat fardu. Dan hadis ini juga
apa nak kata juga memberi ancaman kepada orang yang menghidupkan apa yang sedia dilarang, ditegah oleh syariat Islam. Jangan kamu nak hidupkannya, sebab bila kamu hidupkan, orang buat, maka kamu juga dapat dosa sebagaimana mereka mendapat dosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini bukan sekadar ianya bukan menjadi hujah kepada bid'ah hasanah. Ia sebenarnya bahkan menjadi hujah bagi kami untuk terus memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Sebab berpegang kepada sunnah, menghidupkan sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat Islam. Jadi kami nak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan bid'ah adalah sesuatu yang memang dilarang. Kami tak mahu menghidupkan bid'ah tu. Sebab tu kami tak nak bid'ah, dan kami cuba untuk menjelaskan kepada masyarakat ini bid'ah, jangan buat. Jadi hadis ini memang hujah bagi kami sebenarnya. Okey. Setakat ni boleh faham ke? Oh, dah 30 minit dah. Alamak. Okey. Tuan-tuan suka Maggi ke, Kimball ke, brand lain ke? Saya tak tahu, sebab saya tanya je isteri kat dapur ada apa, dia tunjuk Maggi. Saya pun bawa je lah sebagai contoh. Belum masuk lagi bab ni, belum masuk lagi. Lepas ni kita masuk ya. Lepas ni kita masuk insya-Allah dalam sos-sos ni, sos tomato, sos cili. Kalau nak masuk kicap hab-hal pun boleh juga. Kicap hab-hal lemak manis, kicap hab-hal lemak masin. Kan sebelum nak guna baca label betul-betul tau. Lemak manis ke lemak masin, baca betul-betul ya. Baik, kita masuk ke perbincangan seterusnya yang terakhir, minit 39.36, iaitu tentang kata-kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa nak kata? Bid'ah hasanah, di mana hadisnya sahih Bukhari. Umar melihat umat Islam pada zamannya dalam bulan Ramadan mereka melaksanakan solat malam qiyam Ramadan tu, ataupun solat tarawih, ada yang solo, ada yang kumpulan kecil-kecil. Lalu beliau menghimpunkan mereka semua di belakang seorang imam. Hari yang kemudian beliau keluar, tengok mereka semua sembahyang begitu. Tak ada jemaah yang berasing-asingan, tetapi semuanya di belakang seorang imam. Lalu beliau berkata, inilah satu bid'ah yang nikmat ya. Okey, terhadap hadis ini biasa orang gunakan sebagai hujah, inilah dalil adanya bid'ah hasanah, sebab Umar sendiri kata bid'ah hasanah. Dan kita kata tak, bukan bid'ah pun, sebab zaman Nabi pun sudah ada solat tarawih berjemaah. Zaman Nabi pun sudah ada solat tarawih berjemaah pada beberapa malam pertama. Lepas tu Nabi tak keluar. Kemudian pada beberapa malam yang terakhir, malam ke-7, malam ke-5, malam ke-3, Nabi tak buat hari-hari. Okey. Jadi memang dah ada pada zaman Nabi. Dan terhadap perkara ini, Ustaz Engku berkata sesuatu yang saya dengar terkejut je. Tengah duduk dengar, tiba-tiba apa dia? Rewind balik dengar. Biar benar ni. Apa ya? Ustaz Engku berkata, tetapi pada zaman Nabi SAW tidak ditetapkan sembahyang di belakang seorang imam. Nabi sembahyang, orang ikut. Yang saya faham macam Nabi sembahyang, lalu mereka pandai-pandai sendiri mereka ikut. Apa pula yang dibuat oleh Umar ialah beliau menyusun di belakang seorang imam, dan itu bid'ah. Jadi Ustaz Engku cuba nak bawa satu teori bahawa berbeza. Zaman Nabi mereka sembahyang berjemaah memang ada, tapi jemaah itu terjadi dengan sendirinya. Nabi tak anjurkan pun mereka yang pandai-pandai pergi ikut sama. Adapun pada zaman Umar yang menganjurkan, yang menghimpunkan, minta mereka ni semua berhimpun di belakang satu imam saja. Demikian pandangan Ustaz Engku. Ustaz, saya nak tanya soalan boleh tak? Ustaz selalu kata yang Ustaz ni sekadar Ustaz kan hanya nukil pandangan ulama, bukanlah mujtahid, bukanlah nak tengok dalil apa tu, sekadar nukil pandangan ulama kan. Ustaz pun tahu kan, Ustaz biasa sebut kan. Saya tanya boleh tak? Boleh tak bagi seorang je nama ulama? Seorang je nama ulama? Seorang je nama ulama yang membawa pandangan yang Ustaz kata tadi tu? Bolehkah?
Seorang je yang dalam bahagian ketiga tu, itu saya minta tujuhkan sebab Ustaz kata para ulama menggunakan hadis ni sebagai dalil bidah hasanah. So para tu ramai 7. Yang ni saya minta seorang je. Sebab kenapa saya tanya? Sebab saya rasa sangat muskil, sangat aneh dengan pandangan ini, kerana pada zaman Nabi SAW, Nabi pernah menganjurkan orang ramai untuk solat berjemaah bersama imam, solat tarawih itu sendiri. Okey, hadisnya pun bukannya dalam Tabarani, Mu'jam Al-Kabir, nak kena cari, bukan dalam Musnad Al-Bazar, mungkin naskah dah hilang ke. Tak, dia dalam Sunan Tirmizi, dalam Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Hadisnya ada. Macam mana pula mereka ni sendiri-sendiri yang ikut belakang Nabi? Okey, saya bacakan hadis itu dalam Sunan An-Nasa'i, nombor 1605, kalau penomboran lain 1587. Okey, dalam bab solat malam Ramadan, ya. Okey, saya baca laju sikit daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Sumna ma'a Rasulullah, kami berpuasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, dan tidaklah kami bangun solat bersama sehinggalah baki 7 malam terakhir bulan itu. Faqama bina, maka kami solat bersama sehingga baki 1/3 malam. Kemudian kami tidak solat bersama pada malam yang ke-6. Saya baca laju sikit ya, sebab kalau nak baca Arab, nak baca slow-slow kan, nanti jadi bahagian ke-5 pula video ni. Okey. Malam ke-6 tak ada, malam ke-7 sebelum berakhirnya Ramadan ada, malam ke-6 tak ada. Faqama bina, maka kami solat bersama fi khamisatin, pada malam ke-5 sehinggalah separuh malam. Maka aku berkata, ya Rasulullah, seandainya solat bersama kami baki malam ini. Tadi sebab malam ke-5 mereka solat bersama Rasulullah separuh malam saja. So Abu Dzar ni minta lagi separuh tu, jomlah solat lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Sesungguhnya sesiapa yang solat bersama imam sehingga akhir, sehingga selesai, Allah menulis baginya pahala solat sepanjang malam itu. Ini kan anjuran solat bersama dengan imam. Ini kan anjuran solat bersama dengan imam. Ini kan anjuran solat bersama dengan imam. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua, bulan Ramadan baru saja berlepas 2-3 bulan yang lalu, mesti pernah dengar dalam radio ke, dalam majalah ke apa ke, dibacakan hadis ini sebagai anjuran untuk kita solat tarawih secara berjemaah. Sebab solat tarawih ini secara bersendirian pun boleh, secara berjemaah di imam di masjid surau pun boleh, dan secara berjemaah di belakang imam lebih baik berdasarkan hadis ni. Tapi selalu mereka baca lafaz yang tengah tu sajalah, innahu man qama ma'al imami hatta yang sarifa kataballahu lahu qiyamah lailatin. Suma Abu Dzar sambung lagi, baginda tidak solat bersama kami dan tidaklah sehingga ke baki 3 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Maka pada malam ketiga sebelum berakhirnya Ramadan, faqama bina fi salisati wa jama'a ahlahu wa nisa'ahu. Baginda menghimpun ahli keluarganya dan para wanita. Sebab kenapa? Solat jemaah ni asyik lelaki je. So malam ketiga ni baginda menghimpunkan, jom solat. Okay, ya, ini bahasa saya ya. Jom solat tarawih bersama. Apa pula dia orang solat sendiri-sendiri? Nabi anjurkan ni. Fajama'a ahlahu wa nisa'ahu hatta, sehinggalah kami bimbang, okey, kehilangannya al-falah. Ditanya, apakah itu al-falah? Maka dijawab, iaitu kami tertinggal sahur, sebab solat sepanjang malam tu sampai dekat-dekat dah nak masuk waktu fajar, sampai takut tak sempat untuk sahur. Okey, hadis ni dalam riwayat Tirmizi pun ada, dan beliau berkata haza hadis hasan sahih. Jadi sebab tu saya heran, sebab tu saya bagi satulah nama ulama. Sebab ulama, kita kata ulama-ulama besar ni tahu, Imam Nawawi ke, Imam Ibnu Qudamah ke, Imam Ibnu Abidin ke, Imam mana-mana lain yang besar-besar mesti tahu hadis ni punya. Dan mereka tidak akan berkata seperti mana yang Ustaz Engku kata tu. Kalau pun ada ulama berkata sedemikian,
Maka berdasarkan hadis ini ternyata salah bahawa umat Islam, para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang zahir hadis Aisyah dalam Bukhari Muslim seolah-olah mereka ni berhimpun sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan mereka solat bersama imam sehingga akhir. Bila mereka buat demikian, walaupun imam hanya solat 1/3 malam ke separuh malam ke, Allah menulis bagi mereka pahala sepanjang malam. So, itu penjelasan sebenarnya kepada apa yang didakwa oleh Ustaz Engku tadi dalam minit yang ke 40.10. Tuan-tuan dan puan-puan, tak apa. Sekarang kembali kepada kata-kata Umar Al-Khattab bahawa ini nikmatu bid'ah hazihi. So, dalam bahasa mudah kita, ini satu bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah. Apa maksudnya ya? Ustaz Engku ni selalu duk kata kena rujuk ulama. Kenapa Ustaz Engku tak rujuk ulama dalam penjelasan terhadap kata-kata Umar Al-Khattab tu? Ustaz kenapa ya? So, Ustaz kan selalu kata kena rujuk ulama, kita nakal ulama, jangan sendiri-sendiri, kalau macam itu mustahil lah apalah. Tapi tadi Ustaz bagi pandangan sendiri, kemudian ada pandangan ulama, Ustaz tak kemukakan pula. Tanya je, boleh tanya Ustaz, boleh ya? Saya bacakan pandangan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, seorang ulama besar kurun ke-8 Hijrah, dalam kitabnya yang masyhur Jami' Al-Ulum wal Hikam. Sudah pun ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, tapi yang saya rujuk ni dalam versi Maktabah Syamilah, jilid kedua, muka surat 128, dan saya juga nukil dalam buku saya ini 90 pelajaran tentang bid'ah. Apa kata beliau? Wa amma ma waqa'a fi kalamis salafi minas istihsani ba'dil bid'ah fa inna ma zalika fil bid'il lughawiyyah la syariah. Dan apa yang datang daripada perkataan generasi salaf, kan kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, Ustaz Engku dalam videonya pun pernah kata kat salafus soleh pun kata ada bid'ah hasanah. Yang memandang baik sebahagian bid'ah, maka sesungguhnya fa inna ma zalika, maka sesungguhnya yang sedemikian itu tidak lain adalah bid'ah dari sudut bahasa lughawiyah, bukan dari sudut syariat, bukan dari sudut syariah. Di sini saya kena bagi penjelasan lanjut. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang bertanya, apa pula dari sudut bahasa dan sudut syariat ni, apa benda pula? Dalam disiplin ilmu Islam, tak silap saya dalam bidang-bidang lain pun ada juga, sesuatu istilah itu boleh difahami dari sudut bahasa atau dari sudut syariah. Sebagai contoh, Islam dari sudut bahasa ialah peace. BM sebut apa? Okey, tak apalah, nanti terjemah saja peace. Tapi dari sudut syariat ialah rukun iman 5 perkara itu. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah, mendirikan salat 5 kali sehari, puasa bulan Ramadan, zakat, dan mengerjakan haji bagi yang mampu. Okey, iman dari sudut bahasa ialah keyakinan. Tetapi iman dari sudut syariat ialah beriman pada Allah, malaikat, kitab-kitab, apa semua tu ya, dan dibuktikan melalui perbuatan. Ihsan dari sudut bahasa ialah berbuat baik dengan level lagi tinggi. Tapi dari sudut syariat ialah kamu berbuat baik seolah-olah Allah melihat kamu. Kamu beribadah seolah-olah Allah melihat kamu. Dan meskipun kamu tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kamu. Beribadahlah seolah-olah kamu melihat Allah. Dan sekalipun kamu tak nampak Allah, ketahuilah Allah lihat ataupun melihat kepada kamu. Jadi ada istilah dari sudut bahasa dan dari sudut syariah. Bid'ah dari sudut bahasa, sesuatu yang baru, something new. Jadi apabila Umar berkata, tak apa, saya baca kata-kata Ibn Rajab Hanbali ya. Jadi faham ya beza antara bahasa, satu kataan tu difahami dari sudut bahasa ataupun syariat. Tadi pun Ustaz Engku pun tadi dalam bab hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah, beliau sendiri jelaskan macam yang saya baca itu, bahawa sunnah di sini bukanlah sunnah Nabi, bukan dari sudut syariat, tapi dari sudut bahasa yang bermaksud jalan atau cara. Ingat tak? Nak saya baca balik ke? Tak payah. Okey.
Tapi sunnah di sini bukan bermaksud sunnah Nabi, maknanya bukan dari sudut syariat. Tidak. Sunnah di sini maknanya jalan. Sunnah di sini adalah dari segi bahasa. Bermakna jalan, cara dan sebagainya. Tadi pun kita fahami hadis itu dari sudut bahasa, bukan dari sudut syariat. Demikian juga ya. Okey, apa kata-kata seterusnya? Ibn Rajab. Famin zalika, antara contohnya ya. Qaulu Umar radhiyallahu anhu lamma jama'an nasa fi qiyami Ramadana ala imamin wahidin fil masjid. Antara contohnya adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu tatkala dia menghimpunkan orang ramai untuk qiyam Ramadan, solat malam Ramadan di belakang seorang imam dalam masjid. Wa kharaja warahum, dan beliau keluar pada hari lain, beliau keluar dan melihat mereka yusalluna kazalika, solat dengan cara yang sedemikian, yakni semuanya belakang satu imam saja. Faqala ni'matul bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Okey, kemudian beliau membawa beberapa lagi riwayat. Saya lompat ya, saya bagi tahu saya lompat. Wa muraduhu anna hazal fi'la lam yakun ala hazal wajhi qabla hazal waqti walakinna lahu usulun minal syari'ati yarja'u ilaiha. Yang dimaksudkan oleh Umar dengan bid'ah itu bahawasanya perbuatan itu, yakni solat tarawih di belakang satu imam, tidak pernah dilakukan pada waktu itu, pada zaman beliau tu. Akan tetapi ia memiliki asal, walakinna lahu usulun, memiliki asal dalam syariat Islam yang dapat dirujuk kepadanya, rujuk apa dia? Okey, kemudian Ibn Rajab mengemukakan hadis Nabi SAW menganjurkan solat tarawih pada zamannya dan mereka juga melaksanakannya secara berjamaah. Okey, sekian secara ringkas. Nukilan penuh ada dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Jadi apabila Umar berkata ni'matul bid'atu hazihi, itu adalah dari sudut bahasa. Okey, mudah kata this is something new. In my time this is something new and it is good. Sebab sebelum itu mereka duk solat, ada yang solo, ada yang dalam kumpulan berpisah-pisah, lalu dihimpunkan. This is something new and it is good. Why is it good? Because it has a reference for during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah, ini sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang baik kerana memang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Umar berkata bid'ah, ia secara bahasa, bukan secara syariat. Okey, saya bagi contoh apa yang kita lakukan sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan mengkaji zikir-zikir yang biasa dibaca di masjid-masjid dan di surau-surau di Malaysia ni, atau mungkinlah di Selangor, saya di Selangor ni, kebanyakannya tidak menepati sunnah Nabi SAW. Ada yang berbeza dari sudut lafaznya, ada yang berbeza dari sudut bilangannya, ada yang Nabi suruh baca subuh dan maghrib tapi dibaca pada seluruh 5 kali solat, solat fardu. Okey. Lalu pada satu hari ada seorang imam itu dah habis solat, dia terus astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Sampai akhir zikirnya sebiji dari sudut lafaz dan bilangan menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengar sedemikian, saya berkata ini bid'ah. Tapi bid'ah yang baik. Kenapa bid'ah? Ini kerana ia sesuatu yang baru. Kerana sebelum itu orang ramai biasa berzikir dengan zikir-zikir sendiri, bukan yang Nabi ajar punya. Jadi saya kata ini bid'ah dengan maksud bahasa, ini sesuatu yang baru dan ianya hasanah. Kenapa hasanah? Sebab itu memang zikir yang Nabi ajar dan amalkan. Ini dari sudut bahasa, tuan-tuan. Jadi apabila Umar berkata ini ni'matul bid'ah hazihi, itu dari sudut bahasa, something new, sesuatu yang baru pada zaman beliau.
Yang ni sebelum tu mereka berpisah-pisah, kemudian berhimpun sekarang di belakang satu imam, something new. Tapi satu nikmat, satu yang baik. Kenapa? Sebab boleh dirujuk, memang memiliki asalnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka, mesti juga Umar, pernah solat berjamaah bersama-sama. Okey. Tentang zikir-zikir selepas ni kan, tuan-tuan sila saja Google. Zikir selepas solat, Google je. Zikir selepas solat berdasarkan sunnah Nabi. Akan keluar banyak. Banyak orang dah tulis. Okey, banyak orang dah tulis. Tuan-tuan baca ke, print ke, cuba banding apa yang baca di masjid dan di surau. Bahkan sebahagian masjid dan surau saya notice ada gantung banner. Di belah imam kat sini, mihrabnya belah kanan dia, belah kiri dia. Tapi imam tetap membaca zikir-zikir sendiri yang lazim kita baca. Dan makmum pun ikut saja zikir sendiri-sendiri. Apa guna letak banner itu? Okey, zikir yang kita baca tu, terus terang saya katakan, ia bid'ah. Sebab ia bid'ah dari sudut syariat. Kenapa? Sebab ia berbeza daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Sebahagiannya memang ada dalil bersyariat, tetapi ia dibaca pada ketika yang lain. Sebagai contoh, lepas solat, daripada Thauban radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, Rasulullah beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sahaja. Tapi kita baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Betul tak? Lafaz yang panjang tu betul. Riwayat Imam Abu Daud, dan Nabi sebut siapa yang baca ni diampunkan dosa-dosanya meskipun dia melarikan diri daripada medan perang. Betul. Tapi itu dibaca secara umum, bukan untuk kita baca selepas solat. Selepas solat kita ikut apa yang Nabi baca. Okey. Nanti boleh kaji lanjut ya. Ini sampingan saja. Jadi kalau satu hari saya jumpa satu imam, dia baca sebiji-sebiji yang Nabi ajar, yang Nabi amalkan, saya akan kata ini bid'ah. Ini something new, ini sesuatu yang baru berbanding apa yang orang kita dah buat selama ni. Dan ia hasanah sebab ianya memang berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan, perkara ni kena faham dengan baik, sebab ada orang, termasuk agamawan, termasuk sebahagian ustaz, termasuk sebahagian ustazah, mereka mengambil kata-kata Umar itu, lalu mereka menggunakannya sebagai hujah untuk menjustifikasikan sesuatu ibadah, sesuatu akidah yang memang bid'ah dari sudut syariat. Bila ada orang baca zikir sendiri-sendiri, yang macam saya bagi contoh itu, berdoa berjemaah sama-sama, bila kita kata jangan buat, ini adalah bid'ah, dia kata tak apa, boleh ada bid'ah hasanah tu, Umar kata ada. Ini yang saya bawa 2 botol ni. Apa yang mereka buat ialah, mereka ambil label sos tomato ni, mereka tampal di botol sos cili. Mereka ambil perkataan Umar tentang bid'ah hasanah tu, padahal yang Umar maksudkan tu ialah sudut bahasa, lalu mereka tampal ke atas bid'ah yang memang satu bid'ah dari sudut syariat. Yang ini ni yang kita kena bezakan dengan baik. Saya tak tahu para agamawan ni, sebahagiannya tu ustaz-ustazah ke apa ke, mereka buatnya dengan sengaja ataupun dalam suasana tak tahu. Tapi apa yang mereka buat, ini yang saya buat botol tu nak tunjuk. Sos tomato, ambil label ni tampal sos cili. Orang ingat benda yang baik, tapi tengok pedas. Ataupun tadi apa, kicap hafal kan. Ambil label lemak manis, pergi tampal di label lemak masin. Kalau tuan-tuan guna kicap mahal, tengok label tu macam nak sama. Tak silap saya, satu hijau, satu merah kot. Tapi bila dah pakai kicap tu, duk tumpah-tumpah, tak nampak sangat. So, ambil label tu, pergi tampal. Ambil label lemak manis, pergi tampal di lemak masin. Ini yang sebenarnya berlaku. Memang benar Umar pernah berkata, bid'ah hasanah. Tapi, sebagaimana jelas Ibn Rajab Hambali, itu ialah dari sudut bahasa. Apa yang sebahagian agamawan kita buat, sebahagian, ialah mereka ambil label tu dari sudut bahasa, lalu tampal ke atas satu bid'ah yang memang bid'ah dari sudut syariat, seperti doa beramai-ramai secara berjamaah selepas solat fardu, seperti lafaz-lafaz zikir yang kita baca tu, macamlah zikir selepas solat ni, macamlah agama ni milik kita, suka hati aku nak zikir macam mana. Kan? In that case, buat apa Rasulullah utuskan? Buat apa Allah mengutuskan Rasulullah mengajar kita zikir? Buat apa sahabat meriwayatkan lafaz-lafaz zikir? Buat apa para ulama menghimpun zikir-zikir itu dalam kitab-kitab mereka? Bukan saja dalam kitab hadis, dalam kitab fiqh semua tu pun ada.
Sia-sia usaha mereka kalau kita boleh berzikir sesuka hati apa yang kita nak. Jadi itu sebenarnya cerita botol tu. Okey ke? Masih sos tomato, masih lagi sos cili ya. Okey, tak bercampur. Tuan-tuan, ini benda serius. Okey, ini maksud Umar Al-Khattab. Dengan ilusi zaman ulama terkemudian memang ada sebut bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Tetapi bid'ah hasanah yang mereka maksudkan itu ialah mereka sendiri bagi contoh seperti pembahagian ilmu-ilmu Islam, ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh. Kemudian dalam setiap ilmu tu ada lagi perincian-perinciannya. Ini yang mereka masukkan dengan bid'ah hasanah. Tuan-tuan dan puan-puan, dan label hidayah hasanah ni para ulama ni, sebahagian agamawan kita, sekali lagi lah kes salah label sos tomato tadi, mereka ambil dan tampal ke atas amalan yang merupakan bid'ah, yang dolalah, bid'ah yang salah. Dan sebab itulah saya dan rakan-rakan menolak bid'ah hasanah. Bukan apa sebab mereka mengeliru, tak tahu mereka keliru sendiri ke tidak, tetapi mereka mengelirukan umat dengan salah guna istilah. Memang para ulama membahagikan bid'ah pada hasanah dan dolalah, tetapi apa yang mereka masukkan dengan hasanah tu? Apa yang mereka masukkan dengan hasanah tu? Apa yang mereka masukkan dengan hasanah tu? Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta tolong, boleh tak buat homework, cuba buat research. Mana-mana ulama besar, Ibnu Abidin ke, Imam Nawawi ke, siapa-siapa ke kan, ada orang buat ibadah yang bid'ah, lalu dia kata tak apa, ini bid'ah hasanah. Sebab Imam Nawawi sendiri, walaupun dia bahagikan bid'ah kepada terpuji, tercela, dalam kitab Salatul Jumaat ya, dalam bab tu ada dibahagikan juga kepada 5 kan. Tapi beliau sendiri, kalau kita baca dalam kitabnya, adanya solat raghaib ke apa ke, beliau mengkritiknya dan melarangnya. Tak ada pula beliau kata tak apa, boleh buat, ini bid'ah hasanah. Ya. Tapi mungkin pembacaan saya tak penuh. Tuan-tuan puan-puan, sila buat research. Jadi walaupun saya jarang sebut-sebut ulama, tapi saya tak buat fitnah atas nama ulama. Kononnya ulama kata boleh buat bid'ah hasanah dan kita boleh buat sekian-kian ibadah. Tak apa, ulama kata boleh buat bid'ah hasanah. Saya tak buat sekian-kian akidah. Tak apa, ulama kata boleh buat bid'ah hasanah. Ya. Jadi mereka yang melakukan sedemikian, sama ada secara sengaja atau tak sengaja, adalah umpama mereka yang ambil label sos tomato pergi tampal di sos cili. Sampai orang pun ingat sos tomato lah. Sekali makan tengok pedas, lain. Mereka ambil label bid'ah hasanah dan tampal ke atas sesuatu yang betul-betul sebenarnya bid'ah dolalah. Mereka mengambil kata-kata Umar Al-Khattab, sudut bahasa tu, lalu pergi tampal. Lalu kata ni, Umar kata boleh buat bid'ah hasanah. Siapa pula kamu ni kata tak boleh? Ya tuan-tuan, kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Sebab istilah yang penting apa yang dimasukkan di sebalik istilah itu. Apa yang dimasukkan di sebalik istilah itu. Boleh faham ke? Dah nak sejam dah. Okey, cukuplah kita tutup ya. Kita tutup dengan kesimpulan. Saya nukil dulu kesimpulan Ustaz Engku pada minit 40.30. Ustaz Engku membuat kesimpulan bahawa bid'ah ini, apa nak kata beliau kata? Sekejap, saya tulis rasanya. Beliau berkata, kejap, beliau guna ayat juga. Body language kan. Kalau ayat Al-Quran iktiraf bid'ah hasanah. Tak pandai lah. Okey, kalau ayat Quran iktiraf bid'ah hasanah. Kalau hadis Nabi iktiraf bid'ah hasanah. Kalau sahabat iktiraf bid'ah hasanah. Kalau sahabat Nabi iktiraf bid'ah hasanah. Kedegilan apakah yang menghalang kawan-kawan kita ini daripada menerima adanya bid'ah hasanah? Sedangkan menerima bid'ah hasanah itu adalah sunnah. Maka saya jawab, kami bukan degil, tetapi kami memiliki hujah. Dan pada pandangan kami, pada analisa kami, sebagaimana yang saya telah sampaikan sampai dalam 4 video ni ya, hujah-hujah yang dikemukakan ya, adalah sebenarnya lemah. Hujah yang lemah. Terus terang saya katakan, hujah yang lemah.
Ada bahkan ya, yang sedihnya tu ada banyak ilmu yang disembunyikan. Ada banyak benda yang tak disampaikan semata-mata untuk menegakkan benang yang basah. Sad to say ya. Dan ada unsur paksaan, macam nak memaksa benda tu. Macam nak memaksa ya. Yang inilah hujah-hujah dalil bid'ah hasanah. Tapi ini pandangan peribadi saya. Tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, macam yang saya kata di bahagian awal video bahagian 1, saya sampaikan hujah, dalil dan hujah mereka yang anti bid'ah. Tuan-tuan puan-puan nilai ya. Ustaz Engku, Ustaz Muhadir Haji Jol telah menyampaikan dalil dan hujah mereka yang pro bid'ah, mereka yang pro bid'ah hasanah. Sementara saya telah menyampaikan dalil dan hujah mereka yang anti bid'ah hasanah. Dan saya ni termasuk yang anti. Kenapa saya anti? Bukan saya tolak ulama, bukan saya tolak kata-kata Umar, tapi kerana kerapnya berlaku ambil sos, label sos tomato pergi tampal di sos cili. Sampai umat pun terkeliru. Oh, boleh je, bid'ah hasanah je. Ambil kicap, label hal kicap lemak manis pergi tampal pada botol lemak masin. Ini yang berlaku. Dan sebab itulah kami tak mau guna istilah hasanah dan dolalah ini. Okey? Semua bid'ah kalau melibatkan akidah, ibadah, hukum semua tu adalah bid'ah. Benda-benda baru guna mikrofon ni lah, guna kamera apa semua ni tak termasuk dalam bid'ah yang dilarang oleh Islam. Okey? Okey dah panjang dah ni, dah sejam dah ni. Jadi moga-moga penjelasan saya ni, saya tak paksa tuan-tuan puan-puan dapat analisa, dapat dengar dan pilihlah mana yang sesuai, mana yang dirasakan lebih kuat ya. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.